Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So, hopefully korang berada dalam keadaan sihat sejahtera, aman damai, tenteram. Okey. Hari ini kita akan belajar bab 8, daya dan tekanan. 8.1 tekanan dalam bendalih. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Pertama, standard pembelajaran kita menjelaskan konsep tekanan dalam bendalih dalam satu sistem tertutup, berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian, menjelaskan perkaitan had laju bendalih dengan tekanan, berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian dan mereka bentuk alat menggunakan prinsip tekanan dalam bendalih. InsyaAllah cikgu akan cover tajuk ni. Okey, kita tengok dulu pengenalannya. Nak tak nak kita kena tahu dulu apa itu tekanan ya. Tekanan ni sebenarnya ditakrifkan sebagai tindakan daya per unit luas permukaan. Kita ada daya dan ada luas permukaan. Berapakah daya itu berdasarkan luas permukaan? Berapakah tindakan daya itu berdasarkan luas permukaan tu? Jadi itulah yang kita panggil tekanan. Maksudnya tekanan ni dia bergantung pada dua benda. Satu daya, satu luas permukaan. Barulah wujudnya tekanan tu. Jadi secara formulanya, cikgu boleh bagi tahu tekanan iaitu P, pressure, bersamaan dengan daya, force, dibahagikan dengan luas permukaan A, area. Pressure adalah force per area. Tekanan adalah daya per luas permukaan. Sebut pasal daya, apa tu daya? Okay. Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan pada satu objek. Itu daya. Contoh ni cikgu tolak kan? Okay. So, tolak ataupun tarik, itu kita panggil daya. Bendalih ni apa pula? Bendalih ialah satu bahan yang mempunyai sifat boleh mengalir dan mengikut bentuk bekas yang mengandunginya. Ini yang perlu kamu ambil perhatian. Bila sebut bendalih, tak semestinya air sahaja. Ya. Gas pun boleh mengalir sebenarnya. Jadi gas itu pun kita panggil sebagai bendalih. Dan gas juga boleh mengikut bentuk bekas yang mengandunginya. Okay. Tak kira bekas tu petak ke, jadi gas tu bentuk dia petak lah. Sebab dia mengikut bentuk bekas. Itu istilah yang senang lah. Contohnya udara, gas, cecair, air. Itu contoh-contoh bendalih yang ada. Jadi ingat, bendalih adalah benda yang boleh mengalir. Okay. Jadi sistem tertutup merupakan satu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Tekanan yang dikenakan pada cecair boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain kerana sifat cecair yang boleh mengalir. Okey. Kalau kita kenakan tekanan pada pepejal, maksudnya tekanan tu statik di situ. Tapi tekanan dalam cecair ni dia boleh dipindahkan. Ataupun tekanan dalam cecair lah terutama ya, boleh dipindahkan kerana cecair ni dia boleh mengalir. Okey, tak apa. Nanti kita tengok penjelasan ni dengan lebih detail. Okey, andai kata cikgu ada satu kelalang yang mana ada lubang-lubang di sini dan ada omboh di hujungnya, cikgu isikan dengan air. Bila cikgu tolak omboh ni, air akan keluar pada satu, seolah-olah dia macam ada air yang menekan dia dan air akan keluar pada kadar yang sama, pada tekanan yang sama. Andai kata cikgu ada picagari juga. Picagari ni bila cikgu tak tekan, air dia keluar ke bawah macam ni kan. Tapi bila cikgu tekan, ambil omboh, cikgu tekan, makna air tu memancut keluar. Seolah-olah ada tekanan. Tapi cikgu tak tekan pun dekat air tu. Cikgu hanya tekan dekat kawasan omboh ni sahaja. Maksudnya tekanan ni dia boleh dipindahkan. Macam tu ya. Jadi daya tolakan pada omboh menghasilkan satu tekanan pada permukaan air. Air memancut keluar dari setiap lubang dengan laju yang sama ke semua arah. Ini menunjukkan bahawa tekanan yang dikenakan pada permukaan air dipindahkan ke semua kawasan berlubang. Nampak? Tekanan pada permukaan air je cikgu tekan. Tapi sebenarnya tekanan tu disebarkan ke semua kawasan yang ada lubang tu. Tekanan di dalam cecair boleh dipindahkan secara seragam dalam semua arah menyebabkan air terpancut keluar dalam semua arah. Okey? Jadi, ini konsep yang kita nak belajar hari ini, tekanan dalam cecair, dalam satu sistem tertutup. Okey. Jadi, prinsip pemindahan tekanan dalam cecair boleh dijelaskan oleh prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan bahawa
Penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalih sama ada cecair ataupun gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah. Okey, jadi ini apa yang Pascal kata. Ya, sama saja apa yang cikgu terangkan tadi. Sebenarnya itu adalah prinsip Pascal. Baik, prinsip operasi sistem hidrolik. Pemindahan tekanan dalam cecair boleh diaplikasikan dalam operasi sistem hidrolik. Apa pula sistem hidrolik ini? Tak apa, nanti kita akan tengok. Satu daya input kecil yang dikenakan pada omboh kecil menghasilkan satu daya output besar pada omboh besar. Seperti yang dinyatakan dalam prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan dalam cecair bertutup dipindahkan secara seragam ke setiap bahagian cecair itu. Okey, cerita dia macam ni. Contoh, cikgu ada omboh kecil dan omboh besar. Bila cikgu tekan omboh kecil ni, omboh besar ni juga tertekan keluar. Jadi sebenarnya tekanan ini adalah sama dengan tekanan yang ada pada omboh besar, yang dikenakan pada omboh besar. Itu yang dinyatakan bahawa ini menunjukkan bahawa tekanan ni boleh mengalir daripada omboh kecil ke omboh besar. Okey. So kamu tengok di sini, sebenarnya nilai dia nak menunjukkan perbezaan nilai dia adalah sama sebenarnya, tekanan sama. Jadi apa yang kita boleh conclude di sini bahawa tekanan yang dikenakan pada omboh kecil ni adalah bersamaan dengan tekanan yang dikenakan pada omboh besar dalam satu sistem tertutup. Itu syarat dia. Maknanya dalam pipe dalam satu sistem tertutup. Okey, kalau terbuka tak boleh lah kan. Logik tu. Okey. Contoh soalan. Ini menarik. Nampak macam susah. Jangan risau. Senang je sebenarnya. Jangan fikir susah. Okey. Perhatikan dulu gambar rajah ni. Okey. Segala maklumat dah diberi sebenarnya. Okey, tak apa kita baca. Luas permukaan omboh A dan B masing-masing 2 cm persegi dan 100 cm persegi. Okey, itu maklumat dia bagi. Jika satu daya input sebanyak 10 Newton dikenakan pada omboh A, hitungkan daya output yang dikenakan pada omboh B. Okey. Dia dah bagi sini, cikgu tolak ke bawah, maknanya daya input 10 Newton. Luas omboh A yang kecil ni adalah 2 cm persegi. Luas omboh yang besar ni 100 cm persegi, iaitu omboh B yang besar. Okey. Macam mana cara nak buat dia? Tekanan pada omboh A adalah sama dengan tekanan pada omboh B. Ini yang kita sedia maklum. Cikgu dah terangkan sebentar tadi, tekanan dia sama. Cuma yang berbezanya adalah luas permukaan dan juga daya dia. Okey. Jadi tekanan sama je sebenarnya. So cikgu boleh katakan dalam bentuk persamaan, tekanan adalah F per A. Ingat adik, tekanan adalah sama dengan F per A. Jadi F per A di kawasan 1 ataupun kawasan A adalah bersamaan dengan F per A2 di kawasan B. Okey, ataupun F1 A1 ni adalah kawasan A, cikgu anggap, dan F2 A2 ni adalah kawasan B. Okey. Macam mana kita nak kira? Masukkan saja dalam rumus yang dibagi. Jadi F1 dah bagi tak? Ada kat atas ni, 10 Newton. A1 ada tak? Ada, 2. F2 yang kita nak cari, berapa daya yang ditolak ke atas ni? Sebab cikgu ni tolak ke bawah. Jadi takkan dia makin ke bawah kan? Mestilah dia tolak ke atas. Jadi berapa cikgu nak kira berapa F2 ni, daya ni? A2 ada tak? Ada, dia bagi 100 cm persegi. Macam mana nak buat ni? Okey, nak buat dia F2 adalah sama dengan 10 dibahagikan dengan 2 cm persegi didarabkan dengan 100 cm persegi. Kenapa darab? Sebab kita langkau sini. Kita langkau. Ini bahagi. Kita pindah ke sini akan jadi darab. Jadi dia darab. Jadi tekan gelita kamu akan dapat 500. Itu dia. Nah, ambil di sini. Maknanya cikgu hanya tolak 10 Newton tetapi dia boleh naik sebanyak 500 Newton. Maknanya daya yang dikenakan ke atas omboh besar adalah sebanyak 500 Newton. Maksudnya dia boleh mengangkat sebanyak 500 Newton. Ataupun 50 kg dia boleh angkat. Cikgu hanya tekan ataupun cikgu hanya letak barang 10 kg tapi dia boleh naik 50 kg. Cikgu kenakan daya 10 Newton tapi dia boleh naik 500 Newton. Nampak tak?
Pertama, tekanan boleh dipindahkan melalui cecair. Dan yang kedua, omboh kecil boleh menghasilkan satu daya yang besar. Okey, pada omboh yang lagi satu, omboh besar. Okey, tengok next questions. Masih lagi um, soalan yang sama tetapi cikgu ubah nilai je. Okey. Luas permukaan omboh A dan B masing-masing 0.05 meter persegi dan 0.5 meter persegi. Jika satu daya input sebanyak 20 Newton dikenakan pada omboh A, hitungkan daya output yang dikenakan pada omboh B. Soalan yang sama cuma nilai je berbeza. Kita buat dulu persamaan dia. Tekanan pada omboh A adalah sama dengan tekanan pada omboh B. Itu yang prinsip yang perlu kita tahu. Okey. Maknanya F1 per A1 adalah sama dengan F2 per A2. Jadi masukkan nilai. F1 dah bagi 20 Newton. A1 pun dah bagi 0.05 meter persegi. F2 kita nak cari. A2 ada tak bagi? Ada. 0.5 meter persegi. Jadi macam mana nak cari F2? Nak cari F2, ambil balik ni 20 Newton bahagikan dengan 0.05 meter persegi. Kita darabkan dengan 0.5 meter persegi. Tekan kalkulator, dapatlah 200 Newton. Senang je. Okay? So, masih lagi tekanan boleh dipindahkan daripada A ke B. Okey. Terdapat 4 prinsip asas dalam sistem hidrolik. Dalam sistem hidrolik, dia bergantung pada 4 benda ni. Untuk menjayakan sistem hidrolik tu, kena ada 4 ciri-ciri ni ataupun 4 prinsip. Yang pertama, cecair tidak mempunyai bentuk. Maknanya sifat cecair yang mengikut bekas membolehkannya menghantar daya yang dikenakan dalam sistem hidrolik yang mempunyai reka bentuk yang rumit. Yang kedua, cecair tidak boleh dimampatkan. Bermaksud, tekanan yang dikenakan ke atas cecair boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan jumlah daya yang dikenakan ke atas cecair tersebut. Okay, dengan syarat cecair itu tidak boleh dimampatkan. Yang ketiga, memindahkan tekanan ke semua arah. Ini adalah prinsip sistem hidrolik, memindahkan tekanan ke semua arah. Prinsip Pascal digunakan dalam sistem hidrolik yang memerlukan pemindahan tekanan ke semua bahagian dalam satu masa. Dan prinsip yang terakhir dalam sistem hidrolik adalah mampu menjalankan kerja berat, di mana sistem hidrolik mempunyai kemampuan melakukan kerja berat walaupun dibina dalam saiz yang kecil. Okey, ada aplikasi dia. Nanti cikgu akan tunjukkan. Contoh, jack hidrolik. Ni, pernah pergi bengkel? Kalau pernah pergi bengkel kereta, mesti pernah nampak benda ni kan? Okey, ini adalah jack hidrolik ataupun jack kereta. Jadi kita tengok dulu di sini ada injap A, injap B dan juga pelepas. So macam mana jack ni berfungsi? Okey, untuk menambah ketinggian omboh besar ni ataupun untuk mengangkat barang, pertama, tuas ditolak ke bawah dan ke atas beberapa kali untuk menaikkan beban ke ketinggian yang dikehendaki. Okey, tengok. Tolak, turun, turun. Okey, naik, turun. Okey, nampak dia macam pump. So, dia akan naik ke atas. Itu untuk menambah ketinggian. Untuk mengekalkan ketinggian omboh, tuas ditolak ke atas. Okey, tuas ditolak ke atas dengan keadaan injap A terbuka dan injap B tertutup. Okey, nak staykan dia. Okey. Dan injap pelepas dibuka untuk mengembalikan kedudukan asal omboh. Itu dia. Jadi, ini adalah prinsip bagaimana sistem jack hidrolik. Okey, so seterusnya kita tengok pula kepada sistem brake hidrolik. Okey, jadi untuk pengetahuan umum sebenarnya brake kenderaan ni ada yang menggunakan brake cakra dan ada menggunakan brake gelendung dan ada menggunakan dua sekali. Okey, tak apa. Cikgu akan baca dulu. Pedal brake ditekan menolak omboh silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. Okey, itu yang pertama. Tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan roda belakang. Okey, dalam kes ini, roda depan digunakan brake cakra dan roda belakang digunakan brake gelendong. Okey, ada beza ke? Ada beza dua-dua ni, tapi sistem dia sama saja. Okey, kita tengok dulu brake cakra ya. Okey, brake cakra. Tekanan ini menolak omboh dalam silinder brake yang menolak pad brake lalu tertekan ke atas piring keluli pada brake cakra.
Daya geseran antara pad brake dengan piring keluli memperlahankan kenderaan. Okey, tu brake cakra. Ini adalah brake gelendung untuk roda belakang. Okey, tekanan ini menolak omboh ke dalam silinder brake yang menolak kasut brake lalu menekan pelapik brake pada brake gelendung. Daya geseran antara pelapik brake dengan gelendung brake memperlahankan kenderaan. Okey, cerita dia macam ni. Untuk brake cakra, apabila kita tekan brake, sebenarnya dia akan menekan minyak brake ni dan akan menyebabkan omboh ini menolak pad brake. Pad brake ni yang warna kuning ni. Okey, pad brake ni warna kuning, lalu dia menekan piring keluli ataupun brake disc ni. Jadi bila ada tekanan antara pad brake dengan yang brake disc ni, maka kereta pun akan jadi slow. Sebab brake disc ni dia bersambung dengan tayar kereta lah. Itu untuk brake cakra ataupun brake disc. Okey, untuk brake gelendung, brake gelendung macam biasa bila kita tekan brake, maksudnya minyak ini akan ditekan juga. Maksud ada tekanan ya. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Omboh kat dalam ni, nampak omboh kat dalam ni dia akan menolak kasut brake. Kasut brake yang ni. Ini kasut brake. Okey, bukan warna kuning ni. Yang belakang ni kasut brake. Dan kasut brake ni secara automatik ni dia akan menekanlah pelapik brake. Pelapik brake ni akan bergeser dengan gelendung. Gelendung ni. Gelendung. Brake gelendung ni. Okey, jadi ini akan memperlahankan kenderaan. Jadi ini adalah prinsip brake hidrolik yang menggunakan sistem hidrolik. Okeylah guys. So nampaknya video part 1 cikgu setakat ni saja. Nanti insya-Allah cikgu akan sambung dalam part 2 berkenaan dengan prinsip Bernoulli pula. Jangan lupa tengok. Okey. Macam biasa kalau tak faham boleh komen dekat ruang komen kat bawah tu. Dan boleh juga share dengan kawan untuk kita study sama. Okeylah guys, salam sayang pada cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.